Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita fokus pada organisasi perniagaan ya. Seperti mana yang awak dah baca dalam buku teks, organisasi perniagaan ada dua, OBU dan OBBU. Organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Okay, dalam peperiksaan awak boleh tulis ringkas sahaja sebagai OBU dan OBBU. Kenapa saya kata boleh? Sebab selagi buku teks menggunakan singkatan itu, anda boleh menulis sebagai jawapan anda. Hanya ringkasan saja ya. Okey. Okey. Untuk subtopik organisasi perniagaan, kita perlu tahu 6 aspek ini saja ataupun 6 subtopik yang lain di bawah organisasi perniagaan. Awak kena tahu jenis organisasi, matlamat ataupun tujuan setiap organisasi, aktiviti organisasi, modal perniagaan melalui dua jenis organisasi itu, contoh organisasi yang terlibat, dan juga kaedah perniagaan untuk OBBU. Okey, untuk organisasi perniagaan, seperti mana yang saya telah nyatakan sebelumnya tadi, terbagi kepada dua, OBU dan OBBU. Okey, saya ringkaskan dalam bentuk table ataupun rajah macam ni. Ianya memudahkan awak supaya boleh membezakan setiap organisasi tersebut. Biasanya dalam soalan SPM, glamour lah soalan membezakan OBU dan OBBU. Okey, jadi kita akan mulakan penerangan tentang OBU dan OBBU. Okey, OBU. Okey, bila OBU kat sini untung. Maksudnya dia nak duit. Okey. Kalau bukan bermotifkan untung, dia tak nak. Bukan, dia tak nak duit. Okey, dia tak nak duit. Tapi dia perlu cari duit. Okey, dia perlu cari duit. Kalau dia tak cari duit, macam mana dia nak menjalankan matlamat utama ataupun tujuan utama organisasi itu ditubuhkan. Okey, ingat macam tu. Kalau OBU, untuk duit. Kalau bukan bermotifkan untung, bukan, dia tak nak. Bukan resmi dia tak nak duit. But then, dia perlu mencari duit. Mencari duit. Cari duit untuk orang lain. Okay. Yang OBU, dia nak cari duit. Dia nak duit. Okay, saya tulis sini, nak duit. Nak duit untuk diri dia. Yang ni, OBBU perlu cari duit untuk orang lain. Okey, untuk orang lain ya. Okey, jadi poin yang pertama untuk membezakan setiap ciri-cirinya, yang pertama ialah mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dia nak untung. Dia nak banyak duit. Okey. Tetapi matlamat untuk OBBU, dia hanya mengutamakan kebajikan. Kebajikan semata-mata. Nak cari duit untuk orang lain. Maksudnya matlamat untuk kebajikan. Okey, yang kedua, aktiviti. Okey, kat sini kita boleh nyatakan perbezaannya. Yang pertama dari segi matlamat. Okay, yang kedua ialah aktiviti. Okey, apa yang dibuat, yang dilakukan oleh OBU? Aktivitinya menawarkan barang dan perkhidmatan. Siapa yang nak? Yang diperlukan oleh pengguna
Okey, kerja dia sebab dia nak cari duit untuk diri dia, dia kena jual barang. Menawarkan maksudnya menjual. Tapi menawarkan biasa kita guna untuk pengeluar lah. Kita kena assume kita sebagai pengeluar, businessman, usahawan yang mana kita menawarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Tetapi kalau OBBU, mereka ni, organisasi ini hanya menyediakan barang dan perkhidmatan juga. Okey. Membantu golongan kurang berkemampuan. Yang ni contoh. Contohnya, golongan miskin tega. Jadi, pihak OBBU yang cari duit tadi untuk orang lain, siapa? Untuk golongan kurang berkemampuan. Contoh miskin tega, orang tua, anak-anak yatim ataupun haiwan yang terbiar. Mungkin kita boleh ambil sebagai sumbangan kebajikan. Okey. Yang ketiga, ciri-cirinya kita boleh bezakan dari segi modal. Okey. Macam mana dia dapatkan modal untuk OBU yang berniaga tadi? Okey. Dia boleh pinjaman bank ataupun duit simpanan dia sendiri. Biasalah kan, nak berniaga ada banyak cara lah. Selain pada pinjaman bank duit simpanan, dia boleh gunakan harta benda sendiri. Selain duit, boleh gadaikan barangan berharga. Itu kita panggil sumber pembiayaan luaran. Yang ni awak akan belajar tingkatan 5 nanti. Okey. Manakala modal untuk OBBU pula, macam mana dia dapat duit? Kata dia tak nak duit tapi dia perlu cari duit kan. Macam mana dia nak cari duit? Daripada sumbangan kerajaan ataupun NGO. Badan bukan kerajaan ataupun kita boleh tulis sebagai NGO. Boleh ke tulis NGO cikgu? Boleh. Ataupun dia dapat modal daripada yuran ahli. Macam mana yuran ahli? Bila ada persatuan mesti ada ahli. Ni persatuan. Ada yuran ahli untuk dia kembangkan organisasi itu supaya mencapai matlamat. Okey, contoh. Yang bawah ni perbezaan dari segi contoh. Okey. Contoh minimarket city. Minimarket city. Ini MKAY Engineering and Services Sendirian Berhad. Nampak kan? Ni berikan tunggal syarikat Berhad. Okey. Jadi, ni contoh untuk OBU lah. Di mana mini market city ni menawarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Apa biasanya mini market city ada? Ada barangan keperluan kan? Ada beras, ya betul, gula, apa-apa saja yang biasa awak pergi kedai runcit, semua ada kan? Perkhidmatan pun ada. Contoh menghantar barang keperluan. Sekarang musim COVID ni, ramai yang kita kurangkan masa untuk ke kedai. Malah kita order and then pihak kedai akan hantar, buat penghantaran. Itu kita panggil menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey. Sama juga dengan OBBU. Apa contoh OBBU? Saya tulis makna Mercy Persatuan Ibu Tunggal Kuantan. Okey, apa makna buat? Okey, makna memberikan rawatan percuma kepada pesakit kanser. Mercy pula buat apa? Mercy memberikan bantuan kecemasan kepada pesakit, mangsa yang menimpa bencana alam. Persatuan Ibu Tunggal Kuantan. Apa kebajikan yang dia buat? Mesti ada matlamat dia untuk membantu golongan ibu tunggal untuk meneruskan kehidupan mereka. Okey. Jadi saya dah terangkan semua aspek yang meliputi dan membezakan OBU dan OBBU. Okey, jadi saya harap awak boleh kuasai dan ingat ciri-ciri ini yang boleh memudahkan awak untuk beza. Masa nak jawab periksa nanti, inilah jawapan awak. Macam mana nak tulis kalau soalan perbezaan cikgu? Sama saja awak buat
Ini seolah-olah macam rajah lah kan. Boleh buat kotak. Boleh buat kotak kalau jawab peksa kan. Boleh buat kotak macam ni. Beza. Ni OBU dan OBBU. Okey, matlamat apa? Aktiviti modal dan contoh. Okey, seterusnya kita lihat kaedah perniagaan OBBU. Okey, kaedah perniagaan OBBU. Bukan kaedah perniagaan OBU Kaedah perniagaan hanya ada OBBU saja yang difokuskan dalam bab 1 tingkatan 4. Okey. Bagaimana kaedah perniagaan? Apa maksud perniagaan? Cikgu kata dia bukan berniaga. Dia hanya memfokuskan kepada kebajikan. Tak boleh. Walaupun matlamat dia kebajikan, dia masih ada cara untuk dia mendapatkan dana. Okey, selain daripada sumbangan, apa lagi cara yang boleh menyumbang modal kepada OBBU untuk meneruskan matlamat mereka dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan. Okey, yang pertama kaedahnya. Okey, ni yang pertama percuma. Okey, mana dapat barangan percuma ataupun perkhidmatan secara percuma? Daripada oleh kerajaan dan bukan kerajaan. Contoh, yang ni badan kerajaan lah, Mercy Malaysia, yang menyediakan bantuan perubatan serta barang keperluan harian secara percuma kepada siapa? Mangsa yang menerima bencana alam. Macam banjir kan? Okey, Mercy pun boleh berikan bantuan mereka. Ni maksudnya mereka ni, agensi ini memberikan secara percuma. Okey, yang kedua, kita panggil jualan pada harga kos. Okey, ada juga barangan yang boleh dijual, tapi kita jual pada harga kos saja. Kita tak ambil untung. Sekiranya awak jual satu barang tu modal dia RM50, maka awak jual RM50 saja. Tak adalah awak jual 100. Okey, itu kaedah yang kedua. Apa maksud ataupun huraian kepada harga kos, jualan pada harga kos? Tiada sebarang keuntungan yang diambil. Penjual tak ambil untung. Tak ambil untung. Okay, ini tidak ambil untung. Pada harga kos sahaja. Okay, yang ketiga, jualan pada harga di bawah kos. Okay, bawah kos. Okay, macam mana dia boleh jual pada harga bawah kos? Memang tak ada untung lah kan? Tak bawa untung ataupun tak pulang modal. Itu maksud dia. Ataupun huraian lebih mudah, harga yang dikenakan lebih rendah daripada harga kos. Lebih rendah daripada harga kos. Ni, di bawah harga kos. Maka bawah, awak ingat, bawah macam mana nak ingat dia punya huraian? Ambil keyword rendah. Rendah apa? Rendah daripada kos. Okay. Bagaimana boleh jual pada harga bawah kos? Kan? Mestilah perlukan modal. Tapi boleh jual pada harga bawah kos. Biasanya situasi ini mereka akan dapat sumbangan dan bantuan daripada kerajaan dalam bentuk subsidi. Bahan mentah yang mereka hasilkan, roti. Contoh satu syarikat ni mengeluarkan roti, tapi roti ni hanya bagi kepada golongan yang kurang bernasib baik. Okey, macam mana dia boleh jual pada harga bawah kos? Dia murah-murah, RM1 ke satu kan? Sebab tepung gandum ni kerajaan bagi. Kerajaan bagi. Kerajaan beri kepada kedai roti. Lepas tu jual roti murah. Murah maksudnya di bawah harga kos. Okey. Jadi kaedah perniagaan OBBU hanya ada 3. Percuma, jualan pada harga kos dan jualan pada harga di bawah
kos. Okey. So, macam mana kata kunci untuk memudahkan awak ingat kaedah ini? Biasanya saya buat macam ni. P, K, B, K. P untuk sorry, ada ni. Daripada akhir. Okey, P untuk percuma. Okey, K untuk kos. BK bawah kos. Okey, PKBK. P percuma, huraiannya sumbangan. K kos, huraiannya tak ada untung. BK bawah kos, huraiannya harga lebih rendah daripada kos. Okey. Saya harap semua boleh faham ya. Kaedah ini PKBBK. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang berkaitan dengan organisasi perniagaan ini. Okey. Soalan biasanya pada soalan 1 lah ditanya. Biasanya lah soalan 1 lah. Bab 1, soalan 1. Gambar 1 berkaitan sebuah organisasi. Okey, bila dapat soalan, ayat pengenalan soalan kena baca sebab sini ada clue. Ni kita kata pembayang. Pembayang supaya awak lebih mudah fokus. Subtopik apa yang berkaitan yang awak dah belajar. Organisasi. Bila sebut organisasi, awak dah tahu dah dalam kepala ada 2. OBU dan OBBU. Okey, dah nampak dah makna? Alah, makna je kot. Cancer National. So, ni awak terus buat OBBU. Baca, tengok ayat pengenalan soalan dan tengok ada tak bahan rangsangan. Gambar makna ni kita panggil bahan rangsangan ataupun stimulus. Kita panggil stimulus. Bahan rangsangan atau stimulus. Apa maksud stimulus? Bahan yang dinyatakan, yang diletakkan sebagai rangsangan anda dalam menjawab soalan dan wajib guna. Saya rasa saya dah terangkan sebelum ni. Untuk soalan-soalan lainnya, bila ada bahan rangsangan, wajib guna. Itu markah awak. Itu bonus mark. Okey. Soalan dia nyatakan kata kunci huraikan. Okey, bila sebut huraikan, awak kena tahu fakta huraian contoh yang perlu diberi. Huraikan apa? Matlamat penubuhan organisasi tersebut. Okey, garis kata kunci fakta huraikan. Okey, tengok markah bulat 3 markah. Okey, dah tahu dah huraikan fakta huraian contoh dia nak 3 markah. So, kat sini kita perlu buat 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Baru dapat 3 markah. Okey, boleh? Saya ulang semula. Bila baca soalan, tengok kata kunci, gariskan kata kunci soalan, huraikan fakta huraian contoh. Ingat cikgu cakap fakta huraian contoh kalau hurai. Pergi tengok markah berapa markah dia nak 3 bulatkan. 3. Maksudnya 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Okey. Yang B. Jelaskan kaedah perniagaan bagi organisasi di 1A. Okey, kaedah. Kita belajar tadi ada 3 kaedah kan? Mula-mula sekali perlu tahu apa? Macam biasa, kata kunci jelaskan. Okey, jelaskan kita perlu bagi fakta atau huraian atau contoh. Beza Kalau huraikan tadi, wajib ada fakta, huraian dan contoh. Tapi jelaskan fakta atau huraian atau contoh. Okey. Lepas garis kata kunci, tengok markah. Tengok markah.
Okey. 3. Macam mana nak bagi? Fakta ke? Huraian ke? Ataupun contoh? Apa-apa sahaja yang awak boleh tulis sebenarnya tetapi merujuk pada soalan. Kalau kat sini dia tanya kaedah, memang kita nampaklah apa kaedah makna kan? Mestilah percuma. So, itu fakta. Dapat 1 markah untuk fakta. 2 markah lagi nak bagi apa? Mestilah bagi maksud kepada fakta. Apa yang makna buat? Of course lah itu sebagai contoh. Okay? Okay, so bila dapat soalan, baca pengenalan soalan, tengok kata kunci, gariskan, bulat markah dan tulis itu berapa fakta, berapa huraian contoh sekiranya memerlukan fakta huraian contoh. Okay, baiklah. Ini skema ataupun jawapan kepada soalan tadi. Okay. Huraikan tadi fakta, huraian dan juga contoh. 3 markah kan? Okey, matlamat. Mula-mula nak tulis jawapan mesti ada pengenalan jawapan yang merujuk kepada soalan. Okey. Fakta, organisasi bukan memotifkan keuntungan. Okey, yang ni dapat 1. Apa maksud OBBU? Pertubuhan sosial bukan berasaskan keuntungan. Pertubuhan sosial ni apa tadi? Merujuk kepada apa? Merujuk kepada makna. Sebab ada gambar makna. Okay, bukan berasaskan keuntungan. So, akan dapat markah huraian 1. Yang ni fakta, huraian, contoh. Ni dapat fakta lah. Okey. Maksud yang kedua, apa yang makna buat? Mengumpulkan dan menggunakan setiap usaha, kebakaran, kebajikan untuk melawan kanser. Mengurangkan penderitaan pesakit kanser. So, 1 lagi markah huraian. Menyediakan rawatan pencegahan pendidikan ini sebagai contoh. So, dapat markah contoh. Contoh yang lain, untuk siapakah makna berkhidmat untuk pesakit kanser dan keluarga mereka serta kumpulan yang berisiko tinggi yang berpenyakit kanser lah. Ni pun boleh dijadikan sebagai contoh juga. Kat sini kalau kita lihat poinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Markah nak 3 je kan? So awak akan dapat sini maksimum 3. Okey, kenapa dapat maksimum 3 cikgu? Tulis 5 markah. Memang soalan nak 3 markah, dapatlah 3. Tak bolehlah lebih ya. Okey. So, macam mana nak tulis jawapan? Hanya bentuk point saja. Point. Okey, F1, H1, H2, C1, C2 ni tak perlu tulis. Yang ni saya nak tunjuk ke awak. Ini maksudnya F. H. Ini H. Okey, C. Okey. Jadi yang ni awak tak perlu tulis pun dalam soalan. Saya potong terus. Kan? Tak boleh tulis pun dalam soalan pula. Dalam jawapan awak hanya point sahaja. Okey? Okey, baik. Untuk jawapan 1B, jelaskan kaedah perniagaan di 1A kan? Kaedah perniagaan di 1A. Bukannya kaedah perniagaan awak belajar 3. Tapi hanya pilih berkaitan dengan bahan rangsangan ataupun stimulus, gambar makna tu tadi. Bagaimana kaedah perniagaan yang dijalankan mestilah kaedah secara percuma. Kenapa pula sini ada kod H? H. Cikgu kata jelaskan boleh fakta ataupun huraian ataupun contoh. Secara percuma ni fakta. Okey, macam ni saya cerita kat awak. Kenapa ada kod-kod ini hanya untuk cikgu yang menanda? Cikgu tahu kod tu, awak tak payah tahu. Biasanya kalau kata kunci jelaskan, skema akan tulis sebagai H, kod huraian. Atau tulis sebagai H. Walaupun jawapan awak ni secara percuma ni sebenarnya fakta. Okey? Kod skema akan berdasarkan kata kunci.
Tapi awak nak jawab soalan, ikut kata kunci yang saya ajar tadi, jelaskan, awak boleh nyatakan fakta atau huraian ataupun contoh merujuk pada soalan ataupun markah yang diberi. Sesuai dengan soalan macam mana. Okey, kalau saya tanya kaedah. So, kaedah yang sesuai tadi, secara percuma lah. Ini fakta kan? Sumber kewangan daripada derma masyarakat daripada syarikat, yang ni huraian. Mengurus dana untuk rawatan kanser di hospital. Untuk membantu pesakit kanser yang kurang berkemampuan. Ini pun masih lagi huraian. Seperti rawatan kanser, ubat kanser. Ini pun sebenarnya sebagai contoh. So, markah dia 1, 1, 1, 1, 1. Maksimum 3. Okey. Cikgu boleh tak saya nak tulis semua contoh? Tak sesuai lah kan? Gambar makna. Takkan semua nak tulis contoh. Contoh 1, rawatan kanser payudara. Contoh kedua, beri rawatan kanser pada kanser paru-paru. Ketiga, kanser jantung. Keempat, kanser buah pinggang. Jenuh lah. Macam mana cikgu nak bagi markah macam tu? Boleh tak dapat 3 markah? Tak boleh. Awak hanya dapat 1 saja markah. Sebab awak hanya bagi contoh. Maksudnya apa? Jawapan itu hanya mengulang. Hanya bagi contoh sahaja. Sebab tu saya kata, tengok kata tugas, apa yang nak bagi, tengok markah dan sesuaikan dengan soalan. Okey. Jadi, setakat ini saja untuk hari ini. Saya jelaskan pembelajaran kita mengenai organisasi perniagaan. Saya harap awak boleh faham dan boleh bezakan antara dua jenis organisasi ini dan cara untuk menjawab soalan. Teruskan belajar dan konsisten. Sentiasa memberikan komitmen yang bagus dalam pelajaran, tak semestinya subjek perniagaan maupun subjek-subjek yang lain. Okey. Setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.